Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi dalam kupasan The Bike Preacher tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Antara salah satu fitnah akhir zaman adalah fitnah logo ataupun simbol yang banyak berlaku di dalam kehidupan kita. Kita gunakan di dalam bendera, kita gunakan di sejadah, kita gunakan di masjid, kita gunakan dalam macam-macam kehidupan kita yang sebenarnya kadang-kadang mempunyai unsur-unsur sihir dan unsur-unsur Freemasonry, Illuminati dan kepercayaan ataupun amalan pagan dan ritual-ritual yang digunakan daripada zaman dahulu yang masih digunakan hingga sekarang. Asal daripada penggunaan simbol dan logo-logo ini adalah sebenarnya daripada permulaan manusia menyembah jin dan syaitan dan juga dajjal yang berlaku di dalam masyarakat kuno, di dalam masyarakat pagan sejak daripada zaman-zaman dahulu lagi, daripada zaman Mesir, daripada zaman Mesopotamia, Babylon, Namrud dan pelbagai tamadun dunia seperti Mayan, Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi simbol-simbol ini dibawa termasuk menyebar ke seluruh dunia menjadi simbol-simbol sihir, menjadi simbol-simbol yang digunakan oleh Freemasonry untuk menyihir kita dalam kehidupan kita seharian tanpa kita sedari, di dalam pakaian, di dalam logo ataupun lantai bangunan, di dalam macam-macam yang kita gunakan, termasuklah di dalam lambang-lambang kerajaan dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak bercerita tentang asal logo-logo yang digunakan oleh Freemason ataupun tukang batu yang banyak dianuti oleh pengusaha atau developer yang menganut Freemason atau menjadi ahli Freemason, ataupun juga ahli-ahli di dalam kerajaan, di dalam sektor swasta dan korporat, yang mana sebenarnya mereka mempercayai asalnya daripada Hiram Abif, iaitu Hiram Abif ini adalah salah seorang daripada arkitek ataupun jurutera di zaman Nabi Sulaiman, yang sebenarnya adalah dipengaruhi oleh Samiri, di mana apabila Nabi Sulaiman boleh berbicara dengan jin, mengarahkan jin untuk mengalihkan istana, membuat bangunan, dan Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan haiwan dan sebagainya, maka Hiram Abif ini salah seorang orang di dalam istana itu mendapatkan ilmu-ilmu ini bukannya daripada wahyu atau apa, tapi sebaliknya dia mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Samiri, yang mengatakan Samiri ini adalah pembuat ataupun cikgu kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman mendapat kuasa yang demikian. Jadi Hiram Abif ni adalah antara orang yang pertama sekali yang mempelajari ilmu hitam sihir yang daripada kitab-kitab syaitan Samiri, yang kemudiannya dia adalah menjadi bapa ataupun grand master kepada idola kepada orang-orang yang menganut Freemason sehingga ke hari ini. Itu kerana dia menguasai ilmu sihir yang paling dahsyat sekali, iaitu boleh menjadikan jin sebagai hadam. Jadi daripada sinilah asalnya ilmu hadam jin itu, iaitu daripada Hiram Abif, iaitu jurutera kepada bangunan-bangunan yang dibuat pada ketika itu. Dan Hiram Abif ini juga menjadi idola kepada Freemasonry, dan dialah yang dianggap the grand architect ataupun arkitek yang hebat, iaitu jurutera yang boleh merancang dan mengetahui segala-galanya dengan bantuan daripada jin. Dan daripada dia ni jugalah munculnya sihir-sihir dan juga asas-asas simbol yang dibuat dan kemudiannya diambil daripada Firaun, daripada Namrud, dan segala ilmu-ilmu ini digabungkan oleh si Hiram Abif ini, iaitu sebenarnya adalah jurutera dan juga ahli sihir ataupun ketua kepada jin-jin, dan boleh bercakap dengan jin, setan dan dajjal dan sebagainya.
dan mereka membuat satu pertubuhan haram di bawah Masjid Al-Aqsa, iaitu dengan menyeru jin-jin dan mendapati ada 72 bapa jin dalam dunia ni, yang juga daripada sinilah asalnya kitab Goetia ataupun kitab Grimoire yang ditanam di bawah Masjid Al-Aqsa. Apabila Nabi Sulaiman mengetahui tentang gerakan ini, maka semua kitab-kitab ini diambil, disimpan di dalam peti di bawah Masjid Al-Aqsa, dan inilah selepas berapa ratus tahun diambil oleh Kesatria Templar ataupun dijumpai oleh Knight of Templar ketika perang salib 600 lebih tahun. Templar duduk di Jerusalem, mereka korek bawah Masjid Al-Aqsa dan menjumpai kitab-kitab ini, dan dibawa selepas dihalau oleh Salahuddin Al-Ayyubi, mereka membawa kitab-kitab ini lari keluar daripada Jerusalem hingga sampai ke Perancis, ke Eropah, Jerman, dan juga ke Scotland, dan daripada Scotland mereka bergabung dengan England dan terwujudlah United Kingdom ataupun the Great Britain. Dan daripada sinilah, daripada France dan Britain inilah wujudnya Freemason yang mengamalkan sihir-sihir dan ilmu-ilmu black magic dan Yahudi Zionis ini, ilmu-ilmu Namrud, ilmu-ilmu Fir'aun, yang kemudiannya menjadi asas kepada gerakan Freemason, Illuminati, dan juga menjadi ilmu teras kepada gerakan Empire British yang tiba-tiba mendapat Industrial Revolution dan mencipta demokrasi, riba dan sebagainya, dan akhirnya menyihir satu dunia dengan sistem mereka, dengan simbol-simbol mereka seperti obelisk, seperti lambang-lambang yang berada di dalam bendera di dalam kerajaan, walaupun di dalam Islam yang asalnya sebenarnya adalah ilmu sihir, dan juga ilmu Kabalah Yahudi Zionis yang menyembah jin, yang menyembah setan, yang menyembah Dajjal, dan belajar daripada Samiri tentang benda-benda ini. Maka wujudlah Kabalah, Tree of Life, maka wujudlah Sephiroth, iaitu kuasa divine ataupun kuasa alam gaib, dan juga berbagai-bagai benda dan simbol yang mereka gunakan untuk menyeru 72 jin ini untuk dijadikan jin hadam. 72 jin ini ada di dalam kitab-kitab mereka yang dinamakan Goetia ataupun Grimoire yang disimpan di Britain, dan sekarang dah ada dalam online pun. Kalau boleh jangan baca lah, sebab itu nama-nama jin. Dan daripada Kabalah inilah wujudnya segala macam berjenis sihir-sihir yang merebak di ke satu dunia yang lebih kurang sama je, yang iaitu seperti yoga, seperti ilmu cakra warna, ilmu metafizik tentang nombor dan sebagainya, yang semuanya berasal daripada ilmu Kabalah dan ilmu Hiram Abif yang terdapat di dalam Yahudi Zionis yang membaca kitab-kitab Talmud dan bukannya Torah, dan mereka ini percaya kepada enlightenment ataupun iaitu kenaikan makam manusia. Dia lebih kurang macam makrifat jugalah, tapi di dalam konteks mereka makrifat ini ialah apabila manusia sedar yang manusia itu sebenarnya adalah mempunyai kuasa Tuhan. Jadi ini yang paling bahaya apabila kita menyamakan diri kita dengan Tuhan. Jadi dan tiap cakra-cakra ini juga yang apabila dibuka di dalam badan mempunyai logo-logo tersendiri yang berkait dengan macam-macam, dan mereka juga mengaji tentang sihir nombor yang banyak digunakan. Dan kalau anda tengok kebanyakan sihir di dalam dunia mempunyai carta ataupun nombor-nombor lebih kurang sama, yang sebenarnya semuanya asal daripada Yahudi. Kalau anda tengok di Thailand, di Malaysia, di Indonesia, di mana sahaja, semua jenis-jenis macam wafa atau tampi ataupun benda ni adalah daripada sini. Dan di sini dah dia wujudnya Kundalini, Reiki dan sebagainya, metafik dan sebagainya, yang sebenarnya bukan daripada Islam. Tetapi kita adalah manusia selalu cuba menghalalkan benda yang haram. Jadi kita kata metafizik itu ada daripada Islam dan sebagainya.
Islam hanya ada doa dan Islam hanya ada mukjizat yang diberi kepada nabi-nabi, tetapi kita tidak belajar tentang sihir dan simbol-simbol. Apabila kita tunjukkan simbol-simbol sebegini, ada orang yang tidak tahu dan tidak mengkaji, mengatakan bahawa benda-benda ini sebenarnya adalah hanyalah design ataupun art. Tapi mereka tidak sedar sejarah di sebalik logo dan simbol ini yang memang digunakan di dalam ritual. Seperti mana juga yang digunakan di dalam pembangunan, di dalam membuat building di atas lantai yang mempunyai tiga segi yang dicantum-cantum, yang sebenarnya adalah lambang Freemason dan juga lambang Star of David. Tapi mereka tidak nampak kerana tidak melihat betul-betul design yang ada di kebanyakan bangunan-bangunan kita. Di atas atap tiga segi ada bulat, dan di atas lantai ada piramid-piramid kecil yang disambung-sambung. Dan sebenarnya design dia tak lawa pun, tapi sebenarnya adalah lambang sihir yang orang tak perasan, yang sebenarnya juga adalah sihir pelaris untuk menaikkan, membuat orang ramai duduk di situ, di samping melembabkan otak, mencacatkan iman dan menghilangkan segala kebaikan di dalam diri kita. Iaitu mereka mensihir menggunakan jin untuk mengaburi otak dan jiwa. Jadi antara logo-logo inilah yang digunakan, yang kita ingatkan kadang-kadang ada logo-logo tu adalah logo Islam dan diletakkan di masjid-masjid dan diletakkan di dalam rantai istiadat, di dalam pendi atau pendang apa ni, dan macam-macam kita lakukan, yang kita amalkan juga logo-logo ini di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang menakutkan adalah logo-logo ini disorok ataupun disembunyi ataupun diterapkan di dalam sejadah tempat kita sembahyang. Diterapkan di atas lantai-lantai di pasar raya, di mall untuk menyihir kita. Diletakkan di dalam lambang-lambang kerajaan ataupun logo-logo jabatan atau kementerian. Diletakkan di buku-buku dan di handphone dan di sebagainya. Dan ramai orang kadang-kadang bangga dengan menggunakan logo ini hingga tak sedar bahawa ia berada di atas topi ataupun kepala anda, ataupun berada di atas baju anda, ataupun berada di lambang-lambang pasukan bola sepak ataupun band kegemaran anda. Jadi ini adalah fitnah yang antara salah satu, iaitu fitnah simbol dan fitnah logo yang sebenarnya berkonsepkan setan, jin dan penyembahan pagan dan ritual yang ramai tidak sedar dan ramai menggunakannya, termasuklah orang Islam dan orang-orang Melayu kita. Tetapi apa yang menjadi persoalannya adalah apabila orang berkata apa efek logo ni, sebab bukan ada efek apa pun kalau dipakai, kalau tidak ada niat atau sebagainya. Sebenarnya anda tidak faham, iaitu sebab itulah anda tidak tahu, sebab sebenarnya anda telah disihir. Sihir ini bukanlah sihir macam cerita David Teo, tiba-tiba kena rasuk ke ataupun keluar tanduk ke apa ke, meracau. Bukan. Dia sihir-sihir ini adalah digunakan untuk sebenarnya mempengaruhi minda. Jadi anda susah nak solat, jadi anda susah untuk menerima ilmu kebenaran, anda susah untuk membaca Quran, anda akan disihir dengan nafsu untuk membeli barangan yang anda tidak perlu di pasar raya. Anda disihir untuk bergaduh, menimbulkan syak wasangka isteri dan suami. Dan anda disihir dengan mempercayai segala sistem-sistem ataupun segala agenda-agenda mereka ini terikut sama. Contohnya apabila anda disihir dengan logo-logo ini ataupun di dalam air mineral, walaupun anda seorang ahli parti Islam, anda boleh mengikut seorang manusia yang disponsor oleh Yahudi dan kafir untuk menjahanamkan negara,
anda boleh ikut bersama berarak dan membaling polis dengan air-air mineral ini. Ini adalah antara sihir-sihir yang saya nampak di depan mata saya apabila air-air mineral itu diberikan di tepi jalan, dan kebanyakannya ada yang sampai tak boleh mengucap dan ada yang sampai sebenarnya jadi hitam hati sampai tak boleh nampak yang mana yang betul yang salah. Jadi ini adalah sihir-sihir yang digunakan oleh Freemason ataupun evangelis yang selalu menggunakan ia sebagai air baptis dan sebagainya. Dan begitu juga dengan logo-logo bulan sabit dan bintang yang sebenarnya berasal daripada Bani Saljuk, iaitu penduduk Turki yang sebenarnya menyembah matahari dan bulan, dan akhirnya diambil oleh Freemason dalam kitab-kitab mereka yang juga simbolik kepada penyembahan Sun God ataupun Moon God, iaitu dewa bulan, dewa matahari. Dan begitu juga dengan lantai yang hitam putih dengan bintang yang berbagai corak dan bintang-bintang seperti pentagram, bintang Star of David, ada yang 5 bucu, ada yang 6 bucu, ada yang 8 bucu. Jadi orang tak sedar sebenarnya ini adalah logo-logo penyembahan setan ataupun satanism. Dan begitu juga dengan logo Freemason yang sebenarnya adalah bintang Yahudi yang tidak disambung. Dia adalah V dan V atas dan V bawah. Dan ia juga sebenarnya adalah lambang kepada lambang Azazel yang mempunyai corak yang sama. Begitu juga dengan lambang-lambang mereka ataupun benda-benda mereka diletakkan di sejadah yang ramai tak perasan, iaitu lantai hitam putih, tiang 2 Josin dan Boaz, iaitu tiang yang di mana dua tiang ini adalah tiang asas kepada kuil Sulaiman yang akan dibina, di mana Dajjal akan turun ataupun Mesiah akan turun. Dan mereka ini juga yang meletakkan simbol-simbol ini di tempat-tempat solat dan sejadah yang kadang-kadang kita tak perasan dan sangat kecil. Jadi ini adalah fitnah-fitnah mereka yang ramai orang tak nampak. Dan apabila anda telah terkena fitnah-fitnah ini, anda tidak tahu, anda tidak membaca bismillah ketika masuk ke dalam mall, anda tidak cukup solat, anda tidak beribadah, anda tidak melindungi diri anda dengan doa-doa, dengan zikir setiap waktu, dan benda ini berada di sekeliling kita setiap hari walaupun di negara ini. Dan ia ada di atas bangunan, ia ada di atas lantai, ia ada di atas duit, dia ada di atas pelbagai benda di dalam dunia. Jadi kita tidak selalu membaca bismillah untuk memulakan sesuatu, maka sihir-sihir yang mereka letak dan mereka hantar ini akan sampai di dalam jiwa kita, di dalam akal kita. Maka kerana itu otak kita tak percaya, kita tidak nampak apa benda yang di depan mata. Tetapi bagi seorang yang menjaga solatnya, yang menjaga doa dan zikirnya, akhirnya dia akan nampak benda ni secara depan mata. Matanya akan menjadi tajam, dia mempunyai pandangan mata hati, dia akan ada insting dan dia akan ada ilmu dan pengetahuan untuk nampak benda-benda ni. Kerana benda-benda ini sebenarnya jelas, tapi ramai yang disihir tidak nampak dan tidak dapat connect the dots. Dia tidak tahu informasi. Maka kerana itu bila orang bagi tahu, dia akan melawan balik ataupun dia akan menganggap orang ni semua paranoid, taksub. Sebenarnya dia tak tahu, tapi dia tak nampak bahawa di tepi-tepi sejadah dia ada logo-logo, ataupun di atas lantai-lantai kerajaan ataupun mall ada logo yang dia pijak. Contohnya seperti mana jika anda beli kasut Vans, anda akan lihat di bawah tapak kasut Vans ada bintang Yahudi sebenarnya. Dan kita bawa usung ke sana sini. Begitu juga dengan lambang matahari ini dan bulan bintang yang saya banyak kali katakan bukanlah logo Islam. Islam tidak perlu logo sebenarnya. Sedangkan Tuhan dalam Allah di dalam Islam juga tidak boleh digambarkan. Begitu juga tidak boleh dilukis wajah Nabi dan sebagainya. Kenapa kita perlu logo? Sedangkan logo itu adalah sebenarnya seolah-olah boleh membawa kita kepada khurafat dan syirik yang menggantikan keyakinan kita kepada Allah dan kepada Nabi. Kerana kita tidak perlu logo.
lambang ataupun simbol Islam yang sebenarnya adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalimah tauhid. Dan begitu juga dengan lambang Star of David yang dikatakan lambang Islam. Dia sebenarnya wujud pada zaman Babylon, Mesopotamia lagi, sebagai lambang kepada penyembahan Azazil, iaitu Iblis ataupun Lucifer, dan juga Namrud. Dan apabila Namrud mati, mereka menganggap Tuhan lembu emas yang bernama Baal itu adalah Namrud. Dan ia dinamakan juga Star of Moloch ataupun Star of Satan ataupun Star of Remphan di dalam kitab-kitab mereka, iaitu penyembahan kepada Namrud ataupun penyembahan kepada Tuhan Baal. Dan logo yang sama juga dijadikan logo Freemason, maka logo itu adalah logo Azazil, dan logo Azazil inilah menjadi logo Freemason dan akhirnya menjadi bintang Star of David. So mereka tidak faham dari mana datangnya ini logo Azazil ni. Kalau anda lihat betul-betul, logo Azazil ni sebenarnya adalah logo Freemason. Dan kalau anda sambung garisan-garisan itu, ia adalah bintang Yahudi, bintang David. Jadi tidak ada kena-mengena sebenarnya. Sebenarnya ada 12 bani Yahudi di lembah Kanaan. Ini logo Dream Theater seperti sebuah snow cap yang dipakai oleh seorang vlogger genius, pengkritik filem. Dia tak sedar bahawa logo Dream Theater ini adalah logo Azazil. Ia juga adalah logo Trinity. Ia adalah melambangkan tiang Josin dan Boaz dalam Yahudi itu. Jadi macam saya suka mengkaji simbol ni sejak daripada 5-6 tahun lepas, kerana saya dapati simbol-simbol ni memang ada kaitan dengan sihir dan ada kaitan dengan ilmu Kabalah dan ilmu numerologi yang dilakukan di dalam Kabalah. Mereka mempunyai magic numbers yang boleh menyihir orang. Sebab tu diorang boleh sihir yang mengikut tarikh lahir. Kita jangan bagi tarikh lahir kita kat siapa-siapa. Begitu juga dengan nama ibu ataupun nama ayah yang mereka boleh tukarkan menjadi nombor menyihir kita. Jadi ini dilakukan di dalam bangsa Yahudi. That's why bangsa Yahudi ni dihina di dalam Quran. Bangsa Yahudi ni tu banyak, yang paling banyak sihir adalah bangsa Yahudi. Mak Saleh dan Caucasian banyak sihir tapi orang tak nampak. Dan sihir mereka juga diletakkan di dalam pertan, di dalam makanan dan macam-macam, dan dikatakan sains dan teknologi. Dan sebenarnya lambang-lambang ini tidak ada kena-mengena dengan Islam langsung. Tapi apabila Yahudi ada 12 bani dan kemudian di dalam peredaran masa ada yang masuk Islam, ia sebenarnya juga adalah lambang bangsa ataupun suku seperti Separdi, Merzahi, seperti Cochin, apa-apa semua. Yahudi ni dia ada macam Melayu, macam Bugis, Banjar, Rawa dan sebagainya. So ada juga yang Yahudi ni masuk Islam. Jadi mereka mengekalkan logo Star of David sebagai lambang kepada mereka adalah orang Yahudi, Bani, apa-apa. Jadi diletakkan di masjid dan apa sebenarnya. Jadi ia sebenarnya bukan lambang Islam. Ia tidak perlu lambang sebenarnya. Jadi orang yang tidak tahu sejarah, yang tidak tahu kajian pasal benda-benda ni, dia akan mengatakan, oh, lambang Yahudi tu sebenarnya lambang Islam yang dicuri dan difitnah. Tak. Memang lambang tu lambang sihir sebenarnya. Begitu juga dengan lambang bulan bintang. Begitu juga dengan lambang bulan sabit yang sebenarnya juga adalah lambang sihir. Dan ketua tok nenek segala pensihir ini sekarang di dalam dunia adalah British, yang menggunakan lambang-lambang ini di dalam MI6, yang di dalam CIA, di dalam FBI. Lambang-lambang Freemason juga terdapat di sejadah-sejadah anda. Cuba tengok di tepi-tepi sejadah. Kita sembahyang, kita solat dan sujud di atas logo-logo Trinity. Kita sujud di atas logo Freemason yang ramai tak nampak. Sebab tu kita solat tidak ada keberkatan, tidak ada terbuka otak menjadi lebih baik ataupun lebih bijak. Sebab kita semua disihir. Kita datang masuk masjid, di kubah mimbar ada bulan bintang.
maka kita pun membaca teks khutbah yang disediakan oleh geng-geng Freemason ni juga. Dan kita ada lambang-lambang seperti di tiang sejadah tu ada lambang winter solstice, iaitu penyembahan dewa-dewa langit yang dibuat setiap 25 Disember. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda sihir yang mereka letakkan. Dan anda tidak sedar, sebab itu kita pergi ke surau masjid bincang pasal politik. Sebab itu kita masih bertumbuk dan curi kasut ataupun curi tabung masjid. Sebab itu ustaz-ustaz dan ulama kita tak nampak fitnah-fitnah yang berlaku sebenarnya di luar. Kita solat di sejadah yang berbentuk seperti obelis ataupun jamrah, tempat yang membaling setan. Jadi inilah yang berlaku berjuta-juta surau masjid di dalam dunia, di rumah apa semua. Kerana kita tidak ada ilmu, kita tidak faham apa itu fitnah akhir zaman. Mata satu pun diletakkan di tepi sejadah dan kita anggap benda tu adalah art ataupun. Jadi apabila anda sudah tahu benda-benda ini, apa yang patut kita buat? So di tempat yang kosong, AJK surau dan masjid, bagi mereka video saya ni supaya semua terbuka otak sikit, tahu apa benda yang berlaku. Sebab kadang-kadang apabila kita masalah dia, kadang-kadang ada ilmuwan kita ni dia ego, dia tak nak tahu benda ni. Pada dia benda-benda ni adalah konspirasi, pada dia benda-benda ni adalah dongeng. Dalam Islam kita bukan disuruh untuk tahu pasal fiqh, pasal tasawuf dan apa saja. Allah nak kita menjadi orang Islam yang bijak. Kita tahu politik, kita tahu sejarah, kita tahu tipu daya mereka, baru kita boleh kaitkan Quran dan hadis apa semua tu. Saya mengambil langkah untuk menjadi seorang Islam yang bijak, dan saya menyeru semua orang menjadi Islam yang bijak. Kita perlu tahu semua cabang ilmu, tak kisahlah syariat ke, hakikat ke, tarikat ke, tasawuf ke, fiqh ke, tauhid ke. Sebenarnya kita perlu ambil tahu semua, jangan tinggalkan. Dan kita juga perlu ilmu-ilmu seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab, apa juga bahasa. Kita perlu tahu sains dan macam-macam supaya kita boleh nampak mana yang baik, mana yang salah. Baru kita tahu demokrasi itu apa, baru kita tahu riba itu apa. Bukan menjadi seorang ustaz tapi sibuk menyuruh orang pergi mengundi. Ataupun duduk di atas mimbar dan bagi tahu bahawa kita perlulah dalam demokrasi terpimpin apa semua. Maka kita sesat dan menyesatkan orang. Kita tidak pernah membagi tahu kebenaran pun tentang apa sebenarnya sistem Dajjal yang sedang kita anuti. Kita tidak memberitahu sistem yang sebenarnya. Itu belum lagi Syiah dan sebagainya, sampai lang mata pun ada dekat tengah-tengah tu, Allah Muhammad. Dan ini pun salah satu fitnah dan bahaya juga. Syiah dan tarikat-tarikat sesat suka meletakkan nama Allah dan nama Muhammad di dalam tiga segi, di dalam corak yang macam-macam. Banyak corak-corak segi-segi, apa geometri apa semua ni. Kita ingatkan Islam sebenarnya ia berasal sebelum daripada Islam. Dan benda ni sebenarnya datang daripada zaman-zaman yang memang mereka menyembah jin dan syaitan. Siapa yang duduk dekat dunia ni sebelum datangnya Adam ataupun manusia? Beribu-ribu tahun dunia ni sebenarnya diduduki oleh kaum jin. Dan akhirnya mereka menjelma menjadi macam-macam sehingga disembah manusia kerana dia nak menyesatkan manusia. Dia keluar dalam bentuk ular, dia keluar dalam bentuk itu dan ini, daripada lidah terjelir, tangan pan dan sebagainya. Mereka itu adalah jin yang disembah di dalam agama-agama Hindu, agama-agama Buddha, Confucius, di dalam pelbagai agama di dunia ini. Yang Mayan, Aztec yang menyembah entiti yang rupa macam setan ni. Begitu juga mereka menyihir dan mengajar sihir sehingga masuk ke dalam ilmu dalam yang kononnya dikatakan wafa ataupun jampi, tulis atas kertas dalam poket untuk rezeki, untuk kebal, untuk macam-macam. Kita dah tak percaya Allah, kita dah tidak percaya solat ataupun doa yang lebih baik daripada jampi dan sebagainya. Apabila kita mula mempercayai jampi, kita dah mula tak payah solat. Buat apa nak solat? Baik pakai jampi je.
Begitu juga dengan logo-logo seperti ini, bintang 8 yang diingatkan Islam sebenarnya adalah lambang sihir di dalam budaya Ashkenazi ataupun Nazi. Yang di tepinya ada swastika yang digunakan dalam logo Dewa 19 atau diletakkan di masjid-masjid. Berapa banyak logo-logo seperti ini terdapat di sekitar kita yang kita tak sedar. Di dalam logo-logo pharmaceutical, dalam logo perubatan, di dalam jabatan kerajaan. Dan malah ada bentuk-bentuk begini yang diletakkan di depan rumah kita, di atas grill rumah. Dan ada yang diletak atas rantai, ada yang diletakkan diukir sebagai grill. Di rumah saja kita dah disihir. Begitu juga logo-logo ini diletakkan di dalam produk dan branding untuk menunjukkan siapakah empunya sesuatu produk itu yang sebenarnya kita tak perasan. Dan kita juga lupa bahawa ada produk-produk itu yang sebenarnya amat jelas dia punya dominasinya, iaitu ini aku punya produk. Kan? Ini geng mata satu punya. Kan? So, dari segi benda-benda ni, bila otak kita disihir, kita tak nampak lah benda ni. Kita anggap design, kita anggap sesuatu sebab akal kita dibodohkan dengan fluoride, akal kita dibodohkan dengan hiburan. Sedangkan benda-benda lukisan objek ini terdapat di masjid. Nak masuk masjid dah ada benda-benda corak macam ni yang sebenarnya adalah sihir Kabalah, yang sebenarnya adalah menyeru kekuasaan jin yang berada di tengah-tengah tu. Dan apabila kita bagi tahu kepada orang yang sudah disihir, mana dia nak terima? Dia pun tak solat, dia pun tidak berdoa, dia pun tak memprotek diri dia dengan amalan-amalan untuk mengikis benda-benda ni. Jadi mereka menganggap kita yang memberitahu adalah taksub. Mereka menganggap kita yang bercakap dan mengkaji benda ni adalah terlebih kaji ataupun gila. Jadi apa sahaja kebenaran akan ditolak dengan mentah-mentah oleh mereka kerana satu, mereka tidak mengaji. Kedua, mereka tidak berilmu. Ketiga, mereka sebenarnya disihir untuk menghalang mereka mengetahui ataupun menerima benda-benda ni. Jadi sebenarnya agak sukar daripada pihak orang yang nak menyedarkan, kerana anda cuba menyedarkan orang yang disihir. So, ia agak susah dan amat memakan masa. Yang sebenarnya lambang-lambang ini adalah lambang-lambang yang terdapat di dalam sihir pagan, di dalam sihir Zionis, di dalam amalan ritual Wiccan, dalam amalan sihir Celtic, di dalam amalan sihir Sumeria, Mesopotamia, Mayan, Aztec, Roman, Yunani, China, di dalam Hindu dan berbagai lagi. Jadi fitnah logo dan fitnah simbol ini sebenarnya terdapat di mana-mana saja dan mengelilingi kehidupan kita sehari. Ia dimasukkan di dalam desain-desain batik ataupun desain-desain ala-ala etnik ataupun Sarawak, yang dibuat sebagai baju, yang dibuat sebagai alas meja, yang mempunyai salib, yang mempunyai desain-desain Freemason, piramid dan sebagainya. Ia mempunyai lambang penyembahan kepada Satan, Azazel, Lucifer, Baal dan lambang-lambang Goetia. Jadi berlindunglah dengan solat, berlindunglah dengan doa dan zikir. Pergi mana-mana, buat apa-apa mulakan dengan bismillah. Ambil tahu tentang doa fitnah, ambil tahu tentang doa macam-macam supaya terhindar daripada kebodohan. Assalamualaikum.